Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, kita dapat teruskan pengajian kita dalam tafsir juzuk yang ke-28 surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim bermula dari ayat 3. Bermula dari ayat 3. Surah At-Tahrim adalah surah yang ke-66 dari awal Quran. Ambil dulu mushaf, kita baca dulu 1-2 ayat. Kemudian kita pergi pada terjemahan dan huraiannya, insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. Balik semula kita kepada ayat yang ketiga. Wa iz asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Dan ingatlah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu sesuatu perkara secara rahsia kepada salah seorang dari isteri-isterinya. Cerita kita ni bersambung daripada ayat yang lepas. Kan, ingat kita cerita Nabi SAW berhenti di rumah isteri dia, Zainab binti Jahsh. Kemudian Zainab ni di antara orang yang ada bekalan asal madu di rumah dia. Dia ada madu. Bila Rasulullah datang, maka diberinya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minum madu, kan. Dan duduk lama lah di rumah Zainab tu, berehat situ. 2 orang isteri dia, iaitulah Aisyah dan Hafsah, rasa biasalah. Orang perempuan ni ada perasaan dia. Dia kata kalau Rasulullah mari rumah kita, kita kata tak sedap bang,
Ada bau tak sedap ni apa benda ni? Ada kalau Rasulullah makan maghafir kan? Nabi kata tak, aku tak minum maghafir. Aku minum asal, minum madu. Maka mula-mula Nabi kita pergi rumah siapa? Rumah Hafsah. Tengok, wa iz asarran nabiyyu, dan ingatlah ketika Nabi SAW memberitahu suatu perkara rahsia, al-israr al-musyarah ilaihi huna, iaitulah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Bila dia kata ajidu minka riha maghafir, hei Rasulullah, ada bau tak molek ni, bau tak sedap lah. Maghafir ni mana benda hak, kalau kita minum dia bau mulut tu tak apa selesa. Nabi SAW sifat dia sentiasa bersiwak. Bersiwak selalu. Masa nak masuk rumah dia bersiwak. Takut dia cakap dengan isteri dia, bau mulut tak sedap. Nak pergi masjid apa lagi? Nak baca Quran dia bersiwak. Sebab dia kata ini aku baca kalam Rabbina. Bila ada orang bagi tahu kata bau maghafir ni tak sedap, bau tak sedap. Nabi kata la, aku tak minum maghafir, tapi walakin ni kuntu ashrabu asala, aku minum madu inda Zainab. Maka Nabi beritahu pada Hafsah, falan a'udalah, tak apalah kalau bau ni tak bagus, boleh jadi madu ini lebah dia pergi makan maghafir, dia menyebabkan madu dia bau tak selesa. Kita ni madu banyak jenis. Ada madu lebah bukit, dia panggil asal Jabali. Kalau masyhur di Mekah juga orang jual tu. Madu hak mari di Yaman tu sampai 400 rial sekilo. Dia tak letak dalam botol, tak dalam kulit kambing tu. Tak dalam kulit kambing gantung. Tu nampak ori sungguh. Dia panggil madu sidir pula. Macam-macam mari. Orang Yaman tu orang bukit, madu dia kuat. Dia sendiri kuat Yaman ni. Body dia kecil. Tapi kalau dia sakut di kepala dia tu barai atas belakang, dia ikat dai. Dia boleh naik bangunan tu. Kalau kita tengok Yaman ni, body dia kecil, dia macam donkey yang boleh pikul barang banyak-banyak. Allah Ta'ala beri. Madu ni kuat buat dia. Pak kita Malaysia ni ada madu tualang lah. Ni madu hak kita pera ni apa nama? Kelulu. Mana lah, berbeza dia punya rasa kan. Sama jugalah, mana maghafir ni ada minuman-minuman tertentu. Nabi kata dah aku minum madu dekat Zainab tadi. Maka Nabi kata falan a'udalah, kalau ini tak bagus aku tak minum lah lepas ni. Wa qad halaftu, Nabi kita bersumpah dia tak akan minum lagi madu. Ni rahsianya apa? Wa iz asarra, Nabi kita bagi rahsia ke Hafsah, dia kata la tukhbiri bizalika ahad. Jangan cerita ke orang lain. Ini rahsia. Tapi oleh kerana Hafsah ni sudah berpakat dengan Sayyidah Aisyah, dia beritahu kepada Aisyah. Tengok nota kita semalam kan. Tengok nota 1764 tu. Nota di bawah tu, nota tafsir pimpinan. Dia kata apa? Ayat ini ayat 1, ayat awal lagi tu. Ayat ini tu maknanya ayat yang pertama lagi. Hingga ayat 5 membayangkan kisah yang diterangkan dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Dia kata apa cerita dia? Bahawa Nabi SAW biasanya singgah di rumah isterinya Zainab binti Jahshin dan minum madu serta tinggal sejurus di situ. Hal ini membangkitkan perasaan cemburu kepada Siti Aisyah. Lalu ia berpakat dengan madu baiknya, iaitulah Sayyidah Hafsah. Iaitu apabila Rasulullah SAW datang ke rumah salah seorang dari keduanya, siapa dia mari? Nabi beritahu rumah saya ke rumah awak dulu? Hendaklah ia berkata kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW ada minum maghafir. Apa dia maghafir? Ialah sejenis benda cair yang manis tapi tidak elok baunya. Kalau kita macam minum tuak apa benda, yang penting bau. Setelah ditanya, Hafsah tanya, Nabi SAW menjawab, tidak, aku minum madu di rumah Zainab.
dan aku bersumpah tidak akan meminumnya lagi. Jangan khabarkan hal ini kepada siapapun. Itu dia panggil wa iz asarra, Nabi kita rahsia bisik, bagi tahu kepada Hafsah. Tapi Hafsah pergi cerita ke Aisyah. Allahu akbar. Hak dia sembunyi, wa azharahu Allahu alaihi. Kemudian apabila isterinya itu menceritakan pula rahsia yang tersebut kepada seorang madunya, Aisyah, dan Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah bagi wahyu ke Nabi. Bukan rahsia dah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menegur isterinya itu. Nabi kita tegur. Wa azharullah alaihi arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'. Lalu menerangkan kepadanya sebahagian dari rahsia yang telah dibukanya dan tidak menerangkan yang sebahagian lagi, supaya isterinya itu tidak banyak malunya. Kalau tidak, beratmu ni, gitu. Falamma nabba'aha bihi qalat man anba'aka hadza. Setelah Nabi SAW menyatakan hal itu kepadanya, berani dia tanya. Dia bertanya, siapakah yang beritahu hal ini kepada Rasulullah? Siapa bagi tahu? Kalau kita tak payah tanya, dah. Tanya buat apa kita tahu? Dah kita kenal ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada wahyu. Mu jangan main-main, kan? Tapi biasalah isteri dengan suami tak takut. Kalau orang lain takut, dia tak takut. Itu sifat tabiat isteri dengan suami. Bahkan ramai ustaz-ustaz ni bila tanya dia, ustaz, tak ada cadangan ke nak tambah seorang lagi tu? Dah. Orang khidmat di rumah. Dia kata saya tidak takut ke bini tak takut ke dia. Jadi menyebabkan dia tak berani nak bini. Ya betul-betul selalu lah, ada takut, ya takut je. Tak usah beralasan banyak-banyak, kan? Hafsah ni berani ditanya, siapa bagi tahu? Man amba'aka hadza? Siapa bagi tahu? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Nabi SAW jawab molek, tidak kata celek matamu ni ingat aku dah. Nabi kata, aku diberitahu oleh Allah yang amat mengetahui lagi amat mendalam pengetahuannya tentang segala perkara yang nyata dan yang tersembunyi. Allah Ta'ala tahu. Mu jangan main, mu kena dah ke aku ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas di sini isu yang berlakunya isu apa? Isu Nabi kita minum madu. Hadis itu sahih yang cerita madu tadi tu. Jelas. Kita dah baca riwayat dia semalam dalam Bukhari. Wa qad ruwiya, tanda pelajar ni. Qad ruwiya maknanya ada pula riwayat lain. Fil isralil mazkur. Bisikan yang lain itu rahsia yang tersembunyi, ada kisah lain. Tapi kisah ini dhaif. Wahya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam khala bi Mariyah al-Qibtiyah waladihi Ibrahim. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat balik Maryah. Maryah tu tak ada masalah, hamba dia, kan. Ya ibu kepada anak dia Ibrahim, jadi dapat anak dia. Dia buat balik mana? Buat balik ke rumah Hafsah ketika Hafsah tidak ada di rumah. Jangan buat balik hak lain rumah orang, marah ketua dia, kan. Wa annaha lamma 'adat, bila dia balik tengok ada dua selipar. Sudah. Ni selipar makcik mana ni perempuan? Tengok-tengok Maryah di rumah dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadibat. Dia pemarahlah. Dia kata, ya Rasulullah, ataf'alu hadza fi baiti? Rasulullah buat cerita ni di rumah saya ni. Hari ni pula giliran saya. Buat mari orang lain. Allahu akbar. Dia kata, Rasulullah tak berani bawa Maryah ni pergi rumah isteri lain. Illa min hawani alaih, sebab saya ni baik dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi buat macam ni pula. Jadi orang perempuan kalau baik-baik, kalau suami buat kerenah, dia marah dia tu. Saya buat baik kau, awak buat gini. Ya, contohlah. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam riwayat ini kata Nabi pun kata, fa innaha alayya haram. Tak apalah aku bersumpah, aku tak akan sentuh lagi dia ni. Haram dah nak sentuh dia. Wala tukhbiri, anaknya
wala tukhbiri bidzalika ahada. Mu jangan ceritalah ke orang lain, diam-diam jelah. Tutup cerita sekat ni je. Kata di muhaqqiq, walakin al-qissah dha'ifatun bihadha siyaq. Cerita dengan Maryam ni dhaif. Telah diriwayat dengan sanad yang dhaif dan mursalah. Mursalah ni tak sambung sanad dia, mursal dia panggil. Ma'ana karati matniha, ada kejanggalan dalam cerita ni. Macam mana Nabi bawa balik orang pula? Maryam duduk mana tahu? Rumah dia. Di Sunh dekat atas pada Masjid Quba. Kita pergi Masjid Quba, ada satu kawasan tu nama dia Sunh. Situ rumah dia. Bila Nabi letak Maryam di sana, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu pergi buat rumah juga situ. Nak suruh duduk dekat. Giliran Nabi duduk sini, dia duduk situ juga. Mana dia dengan Nabi nak dekat. Sehingga pada saat kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar berada di Sunh, di rumah isteri dia yang sana. Ana waktu tulis sejarah Madinah tu, kita pergilah cari ni tempat rumah Sunh ni, rumah Maryam ni. Pergi mula-mula jumpa ada tanda. Pagi yang kedua pula hilang tanda. Jadi orang Arab ni pasal orang banyak buat khurafat situ. Situ kawasan tu dikuasai oleh satu kumpulan nama dia Nakhwali. Nakhwali ni satu jenis Syiah di Madinah, nama dia Nakhwali. Tengok dalam internet tahu dia, tu dia akan keluar cerita Nakhwali. Jadi bila pergi tanya, "Wena makan dah Ummu Ibrahim Maryam?" Puak Syiah dia tipu kita. Tak, maaf ya nak. Lepas Syiah tu lalu, orang Bangla duk kerja ni dia mari. Entah tak makan? Lah, hunak. Ada Syiah dia tanya. Tu puak Syiah tu tak mau cakap kamu tu. Dia takut. Yalah, tengok dah muka kita bukan muka SB, bukan muka polis mari nak runtuh tempat tu. Tapi Syiah tu gitulah. Dia tu hati dia tak suka. Dia suka kutuk-kutuk sahabat Nabi ya, kan, radhiyallahu anhu. Baik. Jadi hadis ni banyak masalah. Sanad dia dhaifah, mursal, nakara fi matniha. Walidha qala al-Khattabi rahimahullahu taala, Khattabi seorang ulama hadis, Abu Sulaiman Al-Khattabi, biasanya dalam kitab dia Ma'alimus Sunan, nama kitab, qala inna yaminan nabiy sallallahu alaihi wasallam innama waqa'at fi tahrimil asal. Al-Khattabi buat kata putus, Nabi bersumpah ni tak mau minum madu, tak ada kena la fi tahrimi ummi waladihi Maryam kama za'amahu ba'dun nas. Tak ada kena mengenal dengan cerita Maryam, cerita dia cerita madu. Ini dia panggil, kalau kita ngaji dalam tafsir umat dulu, dia panggil kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat. Macam kisah orang tuduh innalahu tis'un wa tis'una najatan, kan. Dalam Quran kata, cerita orang mari nak berjumpa dengan Nabi Daud alaihissalam, dia kata, "Hei, dia ni ada 99 anak kambing, aku ada seekor, dia nak rampas." Ada puak-puak Israiliyat ni pening kepala. Dia kata 99 tu Nabi Daud ada bini 99, nak rampas lagi bini ketua turus tentera dia. Bila nak rampas, macam nak buat? Dia hantar kawan ni suruh pergi mati, perang, dia ambil bini. Kita kata orang tok ngulu di kampung kita tak buat perangai lagu ni, dia boleh tuduh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Daud. Ini semua ni perangai pelik-pelik buat ahlul kitab. Pasal itulah cerita kisah Israiliyat. Nabi kata la tusaddiqu wa la tukadzibu. Kalau cerita tu tak tahu gapo, maklumat yang boleh diterima oleh akal lah, contohnya kita kata, Nabi kata, tu pun jangan percaya, tak usah kata belawak. Tu tak kata bohong, dia tak tahu. Tapi kalau cerita macam ni, ia menyentuh tentang ismatul anbiya, kehormatan nabi-nabi, wajib kita kena attack, wajib kita kena tolak. Bagaimana mereka telah menghina Nabi Daud alaihissalam dengan cerita-cerita nak rampas isteri orang. Kita kata orang di kampung pun tak buat, Nabi buat. La haula wala quwata illa billah. Maka dalam ayat ini, cerita ini pasal itulah kata di Al-Khattabi kata la, tak ada kena mengena dengan Maryam. Wa qala al-Qadhi Iyad, seorang lagi ulama Qadhi Iyad ni, ulama hadis juga, dia kata as-sahih annahu fi amril asal la fi qissati ummi Ibrahim kama jaa fi as-sahihaini
kama jaa fi ghairi as-sahihaini wa lam ya'ti bi tilkal qissah tariqun sahih. Tak ada riwayat sahih yang menyebut demikian. Wa naqala an-Nawawi kalama al-Qadhi Iyad. Imam Nawawi menukil kata-kata Qadhi Iyad ni, kata hadza ahadul aqwal. Inilah salah satu daripada kata-kata orang tentang makna as-sir, rahsia Nabi kepada isteri dia. Ada yang mengatakan kisah Maryam, ada kata lain fa sahih annal israr kana fi amri tahrimil asal. Isunya isu madu, bukan isu Maryam. Baiklah para jemaah sekalian, kenapa Nabi kita berbisik dengan isteri dia? Jawabnya israrul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita berbisik dengan isteri dia ini adalah merupakan satu kebiasaan wifqa tabiatil bashar. Manusia ni biasanya dia akan bisik dengan bini dia, nak cakap dengan apa orang lain. Orang yang paling dipercayai dalam rumah dia, bini dia. Tapi kalau bini dia pembelok juga, di akhir surah At-Tahrim ini Allah Ta'ala akan bawa kepada kita kisah dua orang isteri Nabi, Imra'atu Nuh wa Imra'atu Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina. Dua orang duduk di bawah dua orang Nabi, tapi pengkhianat. Nak kata apa? Maka khianat yang paling dahsyat dalam dunia ini, khianat suami isteri. Sebab mereka ni saling percaya mempercayai, tiba-tiba mereka menjadi pengkhianat. Bini duduk main dengan orang jantan lain, suami juga duduk main dengan perempuan lain. Yalah, kalau dia kahwin sungguh, kita tak boleh nak kata pengkhianat. Itu benda yang diharuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia kahwin pun secara tak baik, dia juga jadi pengkhianat. Nak kahwin cakap betul-betul. Ini ada setengah orang ni kahwin tak betul, dia kahwin tipu saja. Buat macam-macam lah tipu. Dia kata bini dia matilah. Musim PKP baru ni, pecah rahsia seorang kawan. Pecah. Duk main telefon kali, dah kau bini hok nombor satu dia tengok. Dia awak ni gambar baby mana ni? Budak terpanggil abah. Sudah, pecah rahsia. Ada bini lain. Bini hok nombor dua pula. Bagi tahu dengan saya juga. Dia kata, ustaz tolong nasihat dia ni banyak menipu ni. Tipu saja cakap. Kita kata kalau nak cakap jangan duk menipu. Nak kahwin. Allah Ta'ala benarkan perkahwinan, tapi jangan bohong-bohong, tidak ada. Kata dia tipu apa awak? Kita pun nak tanya juga rahsia. Dia kata dia bagi tahu laporan bini dia yang pertama ni kena kanser. Doktor kata paling lama pun dalam 2 tahun mati ya. Jadi saya siap awak-awak ni kalau dia mati saya tidak kesunyian sebab ada dah bini seorang lagi. Dia kira nak mati bini ya dia tu. Lepas tu dua orang anak ni tak mati lagi bini tu. Nampak sihat molek duduk bawa kereta pergi mari-mari. Tipu. Kita kata masya-Allah tabarakallah. Baik. Maknanya penipuan yang dibuat oleh suami kepada isteri dahsyat lagi kalau tipu suami. Inilah antara penipuan yang paling dahsyat dalam dunia ni sebab dia ni percaya mempercayai. Sebab itulah kita dalam dunia ni di antara perkara yang betul-betul bahayanya iaitulah bersifat menipu. Tipu orang tu, tipu orang ni, kadang-kadang orang percaya kepada kita. Dia tengok kita ni watak baik, orangnya orang jujur, orang soleh. Jadi menyebabkan orang bagi kepercayaan. Pasal dia kata khawanatul al-amin, orang yang dipercayai menjadi pengkhianat lebih dahsyat daripada penjahat yang jadi pengkhianat. Sebab orang tahu dah dia jahat. Tapi hak ni orang baik, tiba-tiba jadi pengkhianat, ini lebih dahsyat. Maka ayat ini panjang cerita. Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang kenapa pergi buka rahsia sehingga Allah Ta'ala wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, isteri mu buka rahsia. Nabi bagi rahsia dia buka rahsia. Itu dia panggil dalam sudut bahasanya kita tak maulah kata ke isteri Nabi pengkhianat. Cuma kita kata dia pecah rahsia. Itu ayat lebih lunak. Beradab kita dengan ummahatil mukminin, dengan ibu orang-orang mukminin, kita kena bahasa kita baik. Jangan jadi macam puak Syiah tu bahasa buruk. Mulut dia pun busuk kerana hari-hari duduk cerita sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Baiklah. Maknanya suami buka rahsia ke isteri itu dia panggil tabiatul bashar. Biasanya paling-paling tidak berdekat-dekat nak tidur.
Selesai dah semua, tanya khabar, apa cerita hari ni, apa maklumat hari ni, maka dia akan bagi. Maknanya isteri ni menjadi tempat mustauda', tempat simpanan rahsia, hubungan kekeluargaan, hubungan, iyalah orang panggil tak ada tempat lain dah, nak luah perasaan lagi, beritahu ke bini. Tak, dia kelai di luar rumah ke, balah ke, kena marah ke, apa ni, bos jabat ke contohnya, tak balik. Orang perempuan ni lah jadi mangsa luahan perasaan. Tapi si kawan ni pula pergi buka rahsia. Ini dia panggil pengkhianat dalam rumah, cukup dahsyat. Pengkhianat dalam rumah cukup dahsyat. Dan juga apa ni, orang-orang yang baik-baik menjadi pengkhianat juga cukup dahsyat, sebab dia telah meruntuhkan kepercayaan orang kepada dia. Sebab itu para pendakwah kena ambil perhatian. Kita pendakwah, masyarakat nak dengar apa yang kita beritahu. Tiba-tiba kita pergi cari maklumat yang tak betul, cari hadis-hadis yang palsu, ataupun cerita-cerita yang pelik-pelik disebar dalam masyarakat. Orang percaya hangit. Orang Kelantan kata percaya hangit. Tak, telai bulat-bulat apa yang dikata oleh ustaz, tiba-tiba benda tu tidak betul. Pasal itulah saya dalam isu rumah tangga Nabi SAW ini, kita kena perhati betul-betul, olahan biar jelas. Yang pertama sekali tentang kesahihan maklumat yang kita nak sampaikan. Ini cerita Nabi gitu, Nabi buat gini, Nabi buat gini. Tapi kalau olahan tak kena, yang menyebabkan geng-geng anti-Islam, dia panggil puak-puak liberal, puak-puak berapa ni, dia akan ambil poin ini untuk nak menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjatuhkan kredibiliti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diingat sebagai insan, a'zamu insan arafathul basyariyah, manusia agung yang dikenali oleh manusia, oleh dunia ini. Tiba-tiba, oh adalah kata hebat sangat, kata oh tinggi darjat, tengok dia dengan isteri dia apa kelahi, jadi jatuh standard. Jadi kalau nak baca buku Asam Garam ataupun peristiwa dalam rumah Nabi, kita kena tangani betul-betul. Ada kalanya bukan semua peristiwa yang pelik-pelik itu disebarkan kepada masyarakat. Kerana itulah kata sebagian ulama, laisa kullu ma yu'rafu yuqal. Bukan semua benda hak kita tahu, kita beritahu belaka kepada orang, mungkin tidak sesuai. Kata di Sayyidina Ali, khatibin nasi ala qadri uqulihim, bercakap dengan manusia mengikut level standard mereka. Kalau tidak, berbahaya. Sama ada orang itu tak percaya ataupun orang itu mengambil kesempatan untuk menghentam balik Islam ataupun menghina Islam. Baik, habislah kita cerita tentang al-israr. Nabi kita beri satu rahsia kepada isteri dia, tapi isteri dia pula buat buat masalah. Dia kata apa? Tengok dalam ayat ni. Tuhan kata apa ni? Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'. Sini para jemaah tanda. Kalau ada kitab sendiri, Quran sendiri, boleh letak warna situ, garisan. Allah kata arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Dan Allah menyatakan pembukaan rahsia itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menegur isterinya itu lalu menerangkan kepadanya sebahagian. Tengok, saya ulang balik. Lalu menerangkan arrafa ba'dahu, menerangkan sebahagian rahsia yang telah dibukanya, wa a'rada an ba', dan tidak menerangkan yang sebahagian lagi. Supaya apa? Supaya isteri dia tidak malu, tidak jatuh maruah dia. Maka di sini kata di para ulama, besarnya adab akhlak yang diajar oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Hey Hafsah, membuat gini-gini ya." Itu Nabi kita buka sikit ya. Kalau dia buka semua, malulah. Apa konspirasi yang kamu buat, apa perancangan yang kamu buat. Tapi Nabi kata, "Mu jangan duk buat kat benda-benda macam ni." Itu dia panggil buka sikit. Dalam bahasa Arab dia kata apa? Mastaqsa karimun qattu. Tulis kata-kata bahasa Arab menarik. Mastaqsa karimun qattu. Orang laki-laki yang mulia itu tidak mengorek semua benda yang tidak baik yang dibuat oleh orang. Itu dia panggil mastaqsa. Maknanya contohnya suami dengan isteri. Kalau kita nak attack, banyak benda lah boleh buat. Tak? Isteri boleh kata macam-macam ke suami. Suami boleh kata ke bini, tak, kamu ni tak sempurna, kamu ni tidak perfect lah,
kamu ni tak lengkap. Nah, aku nikah dengan dulu ingat aku juruh molek, malah hangi. Rumah macam kapal pecah. Maknanya berabuk, berserobai, tak terurus kan. Oh, makannya juga macam lawi gagai tupah ya. Rumah kita ni, mana banyaklah benda-benda kalau kita nak cari kelemahan. Tapi kelemahan itu jangan dikorek-korek. Kata dalam kitab ni kata laki-laki dengan isteri, syarik, partner, kawan-kawan dengan kawan-kawan jangan duk korek banyak kan. Dengan anak-anak pun kalau kita nak cari kesalahan jumpa je. Nah, tidur kuat malah sudah makan tinggal pinggir dapur bukannya telur basuh. Dahlah ibunya buat makannya ke dia makan saja tinggal macam di restorannya buat kemak dia. Padahal hanya boleh je telur basuh pinggan. Betul tak? Maka dia kata la yubaligh fil istisaq, jangan duduk attack sangat, jangan duduk korek sangat kesalahan-kesalahan orang itu. Sebab apa? Dia kata uslub munaffir. Cara ni menyebabkan kita orang tak suka, orang lari pada kita. Maka itu yang nak dikatakan, kita ni kalau kita nak korek kesalahan orang besar. Tapi cukuplah kita kata orang ini sudah hilang integriti. Contohnya kalau kita kenal seorang ni baik, tiba-tiba jadi tak baik. Kalau orang tanya kita macam mana dia ni, kita kata maaf lah. Kalau nak interaksi dengan dia, nak muamalah dia, berhati-hati. Itu je paling tinggi darjat. Tapi jangan dioyak dia ni tipu orang, dia ni tak boleh. Sebab itu telah menghilangkan credibility. Qila, tanda. Ini kata-kata motivasi menarik. Qila lil imami Ahmad. Allahu akbar. Orang tanya Imam Ahmad, ya Imam, ada orang kata in al-afiyatu asyratu ajza. Afiyah, keselamatan, kesejahteraan, kan? Afiyah itu 10 bahagian. Tis'atun minha fit taghaful. 9 bahagian ketenangan itu duduk di mana? Duduk di sifat taghaful. Apa makna taghaful? Pejam mata kata orang. Kita tahu orang ni buat salah tapi buat tak tahu. 9/10. Qala, kata Ahmad, la, bukan 9/10. Al-afiyatu asyratu ajza. Afiyah tu 10 bahagi, kulluha fit taghaful. Semuanya kita pejam mata kesalahan orang yang bersifat peribadi. Mana kalau kita tahu, kita ni kat mana ada orang tak salah dengan kita. Nah, kadang-kadang dia tak buat salah, kita pula rasa salah. Contohnya orang itu tegur kita dengan suara kuat. Bahasa dia ni jekoh aku. Padahalnya suara dia bising ke tempat tu, kita kena angkat suara sikit. Ambil kira dah. Kecil hati dah. Itu dia panggil taghaful. Taghaful ni, tapi ingat, at-taghaful bukan makna kita memejam mata kita terhadap kemungkaran yang dibuat oleh orang. Jangan. Kenapa awak tak tegur dia tu tak semaya? Taghaful, buat pejam mata je lah. Orang tak solat, itu dia panggil tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, itu mesti kena ada. Jangan duk taghaful benda. Tapi kalau sifat peribadi orang buat tak baik, kita kata macam-macam, kita kata biar je lah. Tak, kita serah ke Allah Ta'ala lah. Nanti dia dapat hidayah, dia bertaubat. Nanti kalau tak dapat hidayah pun, apanya, tak sakit pun aku dia kata. Tapi sakit telinga. Tak? Tubuh kita tak sakit. Imam Ahmad kata 10 bahagian. Semua sekali duduk di at-taghaful. Kata-kata ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Wa kana Syafi'i rahimahullahu ta'ala yaqul, dengar ni. Para pelajar tulis, catat kata-kata ini, mudah-mudahan kita jadi orang yang tenang insya-Allah, orang yang afiah. Qala Syafi'i al-kayyisul 'aqil huwa al-fatinul mutaghafil. Ini menarik ni. Al-kayyisul 'aqilu, orang cerdik yang berakal, itu siapa dia? Al-fatinul mutaghafil, iaitulah orang yang bijak tapi mengambil sikap pejam mata kepada kesalahan-kesalahan yang orang buat kepada dia yang tidak melibatkan dalam masalah keagamaan. Tapi kalau orang buat benda ni, orang buat mungkar, macam pepatah Melayu kata, jangan jaga tepi kai orang. Kita kata bukan saya tak jaga tepi kai, orang tu masuk pada dalam kai dah, kita tak main jaga tepi kai lagi lah. Tengok orang buat mungkar maksiat, mesti kita kena nasihat, kita kena tegur, kita kena maklumkan bahawa ini perbuatan yang tidak baik. Tengok, menarik ni. Tafsir kita ni, Masya Allah, Tabarakallah, dia lebih kepada, dia panggil tafsir ijtima'i, tafsir kemasyarakatan.
Pasal itulah banyak isu-isu yang kita dah baca. Alhamdulillah kita kata jazahullahu khairah. Allah Ta'ala lah beri kebaikan yang banyak kepada penulisnya. Sebab dia banyak menegur isu-isu semasa yang berlaku kepada kita. Maka baik. Dalam kita kata fal hasifu la yaqifu indal asya' as-saghirah. Al hasif dengan ada kita belajar nama hasif. Hasif itu mana? Orang bijak. Orang cerdik, intelek itu siapa? Orang yang tidak duduk sibuk dengan benda-benda yang kecil, wala yatatabba' kullal umur, dan dia tidak cari segala benda kesalahan orang itu duk korek belaka. Kama fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadhil qissah, sebagaimana Rasulullah sallallahu dalam kisah ini arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'di, ay ataba Hafsah ala syai' wa sakata an syai'. Dia tegur Hafsah, muni kita dah bagi tahu kan, la tukhbirin ahad, mu jangan cerita, mu pecah rahsia ni. Mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia tekan contohnya salah satu poin je dalam contoh dalam masalah ini, pecah rahsia. Wasakata an syai', banyak lagi kalau dia nak bagi tahu dah apa rahsia yang kamu buat ni, apa perancangan yang kamu buat, Nabi senyap. Pasal itulah dia kata wa man ladzi atabaha alaih, apakah yang Nabi cerita Hafsah, apa yang Nabi tak cerita, lam yubayyinil Quran tak sebut, kita jangan pandai-pandai pula duk sebut. Maksud dianya al-ibrah, mengambil pengajaran dari sudut kita dengan orang, jangan terlampau sangat etek, jangan juga sampai jadi manusia yang juga tidak ada marwah sehingga kita pula tak tegur apa-apa. Pasal itulah Nabi kita sebut unsur akhaka zaliman aw mazluman, kamu bantulah saudara kamu yang zalim atau yang dizalimi. Oh, sahabat kata, ya Rasulullah, orang yang kena zalim kita tahu macam nak bantu. Nah, kita tolong dia, kita solidariti dengan dia. Tapi orang yang zalim macam mana nak bantu? Nabi kata, imsik yadah, pegang tangan dia, jangan bagi dia buat zalim lagi. Begitulah. Maknanya kalau kita tengok orang ni buat tak baik kepada orang, kita kena bagi nasihat supaya dia berhenti daripada perbuatan itu. Kalau dia tak berhenti juga, kita kena bagi tahu kepada orang, hati-hati dengan orang ni bermasalah, yang tidak baik. Baiklah. Mari sini pula Allah kata, bila dia tanya, Hafsah kita tanya, man amba'aka hadza, siapa dia bagi tahu ni? Oh, Allahu Akbar. Kata di para ulama tadabbur, dia kata apa? Berani Hafsah ni. Boleh dia pergi tanya, siapa bagi tahu? Hai. Nah, walihada ta'ajjab, dia rasa pelik, siapa dia bagi tahu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal dia terlupa, ya sebenarnya dia tahu Nabi kita ada wahyu. Patut dia tak tanya dah, patut. Kita ni kalau tahu suami nak marah, ini tip kepada para isteri sekalian. Suami tengah nak marah, jangan hidup attack dia. Kenapa lah jawab dia je. Tak, bahasa perangai. Waktu tu waktu diam, senyap. Dia tanya, kita jawab. Secara, orang panggil secara iktizar. Secara minta maaf. Jangan duduk lawan, jangan dia bagi dia cekap pinggir. Bagi terbaik lah, dia terbaik pinggir, ni terbaik kenapa jawab dia. Ya. Maka, jangan duduk berlawan. Ini. Cuma, orang herannya macam mana Hafsah ni berani. Wadal al-jur'ah, mana berani dia pergi tanya Nabi SAW. Nak bagi tahunya, Nabi ini lembut orang. Nabi kata apa? Dia tak kata, bahasa perangai. Mari tanya dia, mu tak kenal aku Nabi? Lah. Rasul kata, qala nabba'ani al-alimul khabir. Allah telah mencerita kepada aku al-alim, Tuhan yang sangat mengetahui segala perkara, wal khabir, dan dia tahu segala benda. Kata di ulama tadi berkata, dia tak kata Allah, dia tak kata lam yaqul Allah bagi tahu. Tak, dia kata al-alim, Tuhan yang maha mengetahui. Sebab munasabah dalam soalan ini, masalah rahsia, ia bagi tahu ke tu al-alim yang mengetahui, meliputi semua ilmu dia dari segala perkara yang kecil dan yang besar, dan khabir yang tak ada segala perkara atas dunia ni yang tersembunyi daripada Allah, daripada ilmu Allah Azza wa Jalla. Dia kata al-alim alladhi yuhitu bid-daqa'iq wal asrar. Allah yang mengetahui segala yang halu-halu, yang rahsia. Lain kali jangan buat. Aku ada al-alimul khabir. Kita kena beriman. Al-khabir
lebih kuat daripada al-alim. Pasal tu dalam kata kita, orang ni ada ilmu. Tapi kalau kata khabir, orang ni pakar dalam bidang ni. Di mana tinggi dia. Tapi Allah Ta'ala tu ilmu dia sama. Serupa belakang. Cuma nak cerita sifat tu, al-alim dengan al-khabir. Baiklah para jemaah sekalian, kita hanya dapat satu ayat je pada pagi ni. Wa fi hadhil qissah. Dalam kisah ini telah mendedahkan kita tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah yang dipayungi dengan ketenangan, rumah yang telah dijaga oleh afdalul bashar, kan, Rasuli Rabbil Alamin. Tetapi oleh kerana manusia yang tinggal dalam rumah Nabi itu masih dari dalam hudud at-tabi'ah al-bashariyah, dalam lingkungan kemanusiaan, maka mereka juga akan buat seperti manusia lain. Ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq, dan dalam rumahnya ada muskilah-muskilah. Mana kalau mereka ni semua akhlak serupa Nabi belaka, tak ada ke satu lah. Tapi nak ceritanya Nabi mendidik masyarakat yang manusia biasa walaupun dia sudah menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa lagi kalau setakat kita, isteri ustaz, isteri pak imam, isteri pak lebay, pak haji, lebih-lebih lagi kita kena jaga. Kalau rumah tangga Nabi pun ada cerita-cerita, tentulah rumah tangga kita lebih banyak cerita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam ayat yang keempat dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.